di Jasin, iaitu Angkatan Bersatu Anak Muda, Armada. Bahagian Jasin memberi kata 2 kepada pucuk pimpinan Bersatu, sama ada mahu menyerahkan kursi Parlimen Jasin kepada calon Bersatu yang mewakili Perikatan Nasional, atau mereka memboikot sebarang bentuk kempen di kalangan anak-anak muda parti itu pada pilihan raya umum yang ke-15. Ini disebabkan kabarnya katanya mungkin Perikatan Nasional bersetuju menurunkan calon daripada PAS untuk bertanding di Jasin. Jadi anak-anak muda, Angkatan Bersatu Anak Muda iaitu Armada sudah pun mengeluarkan kenyataan menurut Ketua Armada bahagian Jasin, Muhammad Jeffrey Safri. Saudara, katanya pihaknya menuntut pucuk pimpinan Perikatan Nasional membuat keputusan supaya memberi laluan kepada calon Bersatu bertanding di kerusi berkenaan, meskipun ia merupakan kerusi tradisi PAS pada PRU yang lalu. Kalau PN mencalonkan juga wakil dari PAS, kami daripada kalangan anggota Armada dan anak-anak muda tidak akan meneruskan itu kempen membantu calon PN. Lebih baiklah kita duduk di rumah dan tidur saja. Ini sedang berlaku, saudara. Sebab itu saya katakan, Tan Sri Muhyiddin juga, anak-anak ahli-ahlinya sudah berani menyanggah. Jadi katanya, setelah itu katanya wakil Bersatu bertanding di 3 kursi DUN. PAS hanya bertanding di 2 kursi. Meskipun Jasin kursi tradisi PAS, statistik pada PRN Melaka itu menunjukkan 1 daripada 3 calon Bersatu menang di Beban, manakala 2 calon PAS pula kalah di 2 kerusi yang diwakilinya. Ya, dengan kemenangan itu serta kekalahan tipis oleh Bersatu di Sungai Rambai dan Rim, ia secara langsung menunjukkan calon kami lebih relevan. Tak tahulah saya nak cakap lebih nanti saudara marah. Saudara Aziz minta saya ulas tentang P. Wetamuti. Sabar dulu, saudara. Begitu juga, saudara, apa yang saya lihat di Jertih Terengganu. Ini warna-warni pilihan raya, saudara. Di Jertih pula saya menerima kiriman lebih 100 orang ahli PAS dalam DUN Besut menzahirkan kekecewaan mereka terhadap kepimpinan PAS yang memilih Bersatu dan meninggalkan UMNO, yang mengakibatkan terhentinya Muafakat Nasional. Bekas ahli jawatankuasa cawangan Kampung Gong Manok, Kuala Besut, itu saudara Zamri Abdul Rahman, beliau memberitahu wartawan Berita Harian, katanya rata-rata ahli kecewa kerana PAS juga gagal menyelesaikan masalah bekalan air bersih di beberapa buah kampung sejak 2 tahun lalu. Begitu juga dalam isu agihan tanah untuk penduduk membina rumah kediaman atau untuk tujuan pertanian gagal diuruskan, membuatkan mereka mengambil tindakan nekat keluar dari PAS dan menyertai UMNO. Itulah saya katakan tadi, saya ini kesan daripada tindakan bila PAS lebih memilih Bersatu, tidak lagi menghiraukan Muafakat Nasional. Sebab itu saya katakan semalam, kemarin, dulu lagi, tanpa Muafakat Nasional, PAS sudah melalui jalur-jalur yang agak bahaya, agak menarik. Ini warna-warni kehidupan saya. Warna-warni pilihan raya kali ini saya seronok juga di Port Dickson. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bertanding, tiba-tiba kini aktivis Abdul Rani Kulub Abdullah dia mengesahkan akan bertanding atas tiket Barisan Penyatuan Nasional BPN bagi kerusi Parlimen Port Dickson, katanya. Abdul Rani, atau popular dengan panggilan Ayahanda, dijangkakan berdepan sengit daripada Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun mewakili Pakatan Harapan, dan pelakon serta pengarah Dr. Ahmad Irham Nazri mewakili Gerakan Tanah Air GTA, katanya. Ya, beliau melakukan sebagai Presiden Pertubuhan Martabat Jalinan Muhibah Malaysia. Jadi cuma saya nak pesan pada Pak Rani, jangan pula nak lensing orang, saudara. Ini keadaannya, saudara. Selain daripada itu, saya juga selain daripada ini warna-warni, itu di Port Dickson. Di Melaka pula, saudara, saya menerima kiriman bahawa kabarnya bahawa adun beliau, ingat saudara, beliau yang dulu bertanding di Pengkalan Batu, ahli Dewan Undangan Negeri Melaka, di DUN Pengkalan Batu, iaitu Datuk Nur Hizam Bakti. Ingat saya beliau? Beliau memilih bertanding kali ini sebagai calon bebas, meskipun katanya mendapat tawaran untuk bertanding menggunakan parti-parti lain
dan juga NGO, tapi dia memilih untuk bertanding hanya sebagai calon bebas di Melaka. Saat ini dia belum buat keputusan yang tepat, tapi antara dua kawasan itu yang akan ditandingi olehnya ialah sama ada di Parlimen Jasin atau Kota Melaka. Selamat bertanding Datuk Azlan Bakti, ahli dulu adun wakil rakyat beliau, saudara. Baik, saudara, itu keadaannya. Sekarang saya nak cuba menyantuni, saudara, jangan marah pada saya kalau saya tidak memuaskan hati saudara Aziz. Ini berhubung tentang Wirtamuti. Wirtamuti ini dia adalah Presiden Parti Kemajuan Malaysia MAP yang lebih dikenali sebagai Hindraf. Beliau merupakan bekas Menteri Perpaduan Negara atas nama P. Wirtamurti, dan tiba-tiba dia mengumumkan untuk menyokong Barisan Nasional menjelang PRU yang ke-15. Dia menyokong Barisan Nasional bukan semata-mata kerana nak menyertai Barisan Nasional, tidak, saya. Sebab dia kata bahawa dia menunggu lama apakah respon daripada Pakatan Harapan. Dia dah minta dulu supaya menyertai gabungan Pakatan Harapan bagi menyelesaikan misinya untuk membantu masyarakat India yang miskin dan tertindas. Jadi, tapi tindakan katanya Pakatan Harapan berdiam diri membuatkan dia tidak punya pilihan lain, dan akhirnya dia bertandang berjumpa dengan Datuk Seri Presiden UMNO, merangkap pengurusi Barisan Nasional menyatakan sokongan. Saudara, beliau tidak akan bertanding, bukannya dia sebagai parti yang dia anggap sebagai friend of Barisan Nasional. Dia cuma mengatakan dia menyokong calon-calon Barisan Nasional serta mengarahkan ahli-ahli kumpulan Hindrafnya jangan tidak lagi menyokong. Dulu Hindraf kuat menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Parti Keadilan, tapi kerana dia rasa kecewa dan hampa, bagi saya buatlah, asalkan jangan nak bertanding di bawah Parti Barisan Nasional, sudahlah, sebab kita juga akan kecewa. Sebab ialah dia kecewa kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tak layan dia. Bagi saya lah nak padan dengan muka pun, kerana waktu kamu jadi menteri dulu, ingat tak juga saudara, bawanya pak lebay dia lah, bukan lebay Islam saudara, sami dia ke parlimen dengan tak berkasut. Macam ini bagi saya lah, dia nak sokong-sokong lah. Tapi begitulah Datuk Seri Zahid, dia menyantuni semua orang. Kita bukan bermusuh dengan mereka, tapi dia nak sokong-sokong lah. Tapi untuk mendapat kerusi daripada UMNO Barisan Nasional, nahi kabinahi. Saya dapat perakuan daripada Datuk Seri Zahid Hamidi, tidak cukuplah. Orang kata kita boleh memaafkan, we can forgive, but we cannot forget. Kita boleh memaafkan, tapi kita tak boleh melupakan bagaimana masalah ISET dulu. Siapa yang mengutamakan, bagaimana waktu dia berada dalam kerajaan, zaman Pakatan Harapan, dia begitu dengan nada yang kita lihat agak bongkak, mengutarakan soal perjuangan, sedangkan kita tahu bahawa jemaah atau perjuangan yang dilontarkan olehnya tak lebih dan tak bukan boleh mengakibatkan berlakunya perbalahan kaum. Jadi orang begini bagi saya lah, kita boleh, orang nak sokong, takkan kena nak marah saudara. Kalau dia kata saya menyokong orang ni, dia nak sokong, pulanglah. Tapi untuk kita bersekedudukan, tidak sama sekali. Saudara Aziz, jangan kecewa, jangan risau saudara. Saudara John Wick, saya kata bukan pak lebay Islam, dia sami saudara. Saya panggil lebay dia orang lah, jangan marah saudara. Maaf, saya minta maaf kalau kenyataan saya itu menggurih hati anda, saudara. Dia diumpamakan sami dia orang, dengan kata berkasutnya datang ke parlimen, kita terluka. Di Saudara, betul ke Jamal Yunuh bertanding di Sungai Besar? Belum ada pengesahan. Saya dapat macam-macam cerita, macam ada yang kata Tengku Zafrul nak bertanding, ada pula mengatakan bahawa calon daripada Majlis Tinggi bertanding di sana, ada yang mengatakan Saudara Jamal akan bertanding. Malahan beliau telah pun membuka gelanggang dengan mengundang Datuk Lokman mengadakan ceramah-ceramah politik di PDM dan sebagainya, saudara, yang dihadiri oleh Datuk Budiman juga. Budiman dulu bekas calon UMNO Barisan Nasional yang tewas kepada cikgu Muslim.
Itu di Sungai Besar, saudara. Saudara Aziz, dia sabotah dari dalam PH. Itu terpulang. Saya tak mau campur soal itu, saudara. Bagi kita, yang sudah tu sudah. Saudara Aziz, saya tak suka memanjang-manjangkan satu masalah. Kita banyak benda lagi urusan kita di hadapan yang perlu kita tangani. Dan saya juga, dapatan saya bahawa nampaknya dalam parti DAP semakin berantakan, saudara. Kerana ahli Parlimen Damansara, Tony Phua mengesahkan dia tidak lagi bertanding untuk pilihan raya kali ini. Dulu hebat sangat dengan dia punya perancangan, cerita, akaun, YMDB dan sebagainya. Sama dengan Rafizi, sepanjang-panjanglah mereka berusaha menghantar kiriman yang lain tak ada. Sasarannya pada Presiden UMNO waktu itu, Datuk Seri Najib, macam-macam. Tapi hari ini saya yakin mungkin Tony Phua dah ketandusan isu. Apa lagi? Jadi akhirnya dia ambil keputusan untuk tidak bertanding. Kerana waktu dia berada di Kementerian Kewangan pun, banyak juga kalau dia bertanding, banyak benda yang mungkin akan terdedah nanti. Jadi tempatnya saya dipahamkan bahawa di Damansara besar kemungkinan, belum disahkan lagi, walaupun Anthony Loke dah mengatakan bahawa Gobind Singh Dio, ahli Parlimen daripada Puchong, akan mengambil tempat Tony Phua untuk bertanding di Damansara. Wallahu a'lam bisawab. Jadi soalnya sekarang ni ramai juga orang duk bertanya, kami mau Phua, mana mau lari? Sebab mungkin dia dah merasa getaran itu. Kalau dia bertanding kali ini, memang teruk lah. Dia pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Petaling Jaya Utara selama 2 penggal daripada 2008 hingga 2018. Sebelum kursi itu ditukar nama kepada Damansara pada PRU 14 lalu, saudara. Saudara? Itu cerita Tony Phua. Ini pula budak kecil ni, Syed Saddiq, boleh pula menyanggah Perdana Menteri. Kononnya Perdana Menteri mengatakan, dalam kita menghadapi musim pilihan raya ini, debat itu bukanlah budaya kita. Oh tidak, dia kata mesti berdebat, mesti ada perdebatan. Soal debatnya untuk apa? Memanglah kalau di negara Amerika, di England pun tak nampak pun debat yang berlaku di Amerika, itu debat presiden. Dia kena faham. Di Amerika pemilihan presiden dengan pilihan raya berbeza. Pemilihan presiden dia panggil presidential election. Memang ada debat antara calon, sama ada parti Demokrat ataupun parti Republikan. Kerana mahu mengutarakan pandangan mereka. Kat Malaysia ni, nak debat dengan siapa? Takkan nak panggil debat, kita masuk bertanding, parti bertanding yang akan bertanding ni, daripada Parti Pejuang, UMNO, PAS, Keadilan, konon-kononnya Syed Saddiq lah daripada Muda, Parti DAP, parti apa lagi? Bersepah, takkanlah semua orang nak berdebat semua begitu saya. Jadi tidak. Tapi dia nampak gayanya itulah. Budak sekat masak, sekat tiang, nak tunjuk hebat. Kamu tunggulah nasib kamu. Tak apa, tak lama lagi. Ya, saudara. Itu keadaan yang saya harus melaporkan apabila budak-budak main politik, nak tunjuk diri hebat. Kononnya mewakili generasi muda, budaya politik hari ini mesti berubah. Nak berubah kalau kita nak memilih presiden atau Perdana Menteri. Ini memilih parti-parti. Nak debat apa lagi? Tiap-tiap malam kita dengar. Negara mengizinkan daripada dah 2 bulan, 3 bulan, imbuk menjelajah satu negara. Ada pula pentas-pentas terbuka politik diadakan. Bercakaplah. Kamu pun sebagai parti muda pun dah mengadakan ceramah-ceramah umum kamu. Bantailah, tak ada masalah. Cuma gamaknya, bila kamu mengutarakan persoalan, orang dah bercakap, kamu tipu. Jadi nak debat lagi? Tak payahlah. Saudara Aziz dengan Syam Jalil kena cantas untuk bertanding Parlimen. Wallahualam, saya tak tahu, saudara. Saudara Aziz, saya minta maaf. Ini semua keputusan daripada Presiden, kita sama-sama tunggu. Sabar. Kalau tak ada, tak adalah. Saya dah jumpa dengan Syam Jalil 2 hari lepas. Saya kata, Syam, kalau ada peluang you bertanding, bertandinglah. Dia kata, tengoklah. Dia kata. Tapi itu bukan nawaitu saya, dia kata. Matlamat saya adalah berjuang untuk memberi kepahaman warga, orang politik tahu bagaimana senario sebenarnya supaya rakyat tidak boleh diperbodohkan oleh pemimpin pembangkang. Itu kata Syam. Matlamatnya bukanlah untuk masuk gelanggang bertanding.
Sebab itu dia sedar diri. Saya sedar. Saya tidak mewakili mana-mana bahagian. Saya bukan ketua bahagian. Saya bukan warlord. Saya hanya diberi kesempatan oleh Datuk Seri Presiden menjadi anggota Majlis Kerja Tinggi UMNO.